Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Dr. Colin dan juga rakan-rakan seperjuangan sekalian. Baiklah, ini merupakan pembentangan tugasan 2 bagi kursus PBS 2013. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya merupakan Ketua Kumpulan 2. Saya Muhammad Afiq Iman bin Muhammad Rizal dan juga ahli kumpulan saya yang lain, Kumpulan 2, iaitu Saudara Azhar Ashraf bin Topiang, Saudara Alex Senjawi anak Tajing, Saudara Celeste Limbai anak Awin dan juga Saudara Iqmal Zul Syafizan Hakim bin Abdullah Jalahi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Esei ini bertujuan untuk menganalisis karya nasional Malaysia, yaitu puisi Wanita Itu Siapakah Namanya dari A. Samad Said dan karya nasional Amerika Syarikat, yaitu Fire and Ice dari Robert Frost. Esei ini juga akan menerangkan perbandingan antara karya nasional Malaysia, yaitu puisi Wanita Itu Siapakah Namanya dari A. Samad Said dan karya nasional Amerika Syarikat, yaitu Fire and Ice dari Robert Frost. Dalam esei ini, kami akan membandingkan identiti nasional, nilai, dan budaya yang digambarkan dari kedua-dua konteks tersebut. Baik, yang seterusnya ialah tokoh sastrawan negara iaitu Datuk A. Samad Said. Beliau atau nama sebenarnya Abdul Samad Muhammad Said dilahirkan pada 9 April 1935 di Melaka dan dibesarkan di Singapura. Pendidikan awal di Sekolah Melayu Kota dan Victoria School telah menjadi asas penting dalam pembentukan bakat penulisannya. Sebelum aktif dalam dunia kesusastraan, beliau pernah berkhidmat sebagai wartawan di beberapa syarikat akhbar dan menjadikan beliau tajam dalam pengertian sosial serta berkesan dalam pengolahan bahasa. Samad Said juga merupakan penulis konflik yang menghasilkan pelbagai genre seperti novel, puisi, cerpen dan drama. Novel pertamanya ialah Salina, telah mengangkat martabat sastra Melayu moden, dan selain itu puisi beliau tersebut seperti Wanita Itu Siapakah Namanya syarat dengan makna tersirat dan mesej kemanusiaan. Atas sumbangan besar beliau dalam bidang sastra, Samad Said telah menerima pelbagai pengiktirafan termasuk Pejuang Sastra, SEA Right Award dan gelaran Datuk. Kesimpulannya, beliau merupakan tokoh penting yang banyak mempengaruhi perkembangan sastra Melayu di Malaysia. Seterusnya maksud karya. Puisi ini syarat dengan makna tersirat dan menggunakan metafora sebagai elemen retorik utama. Melalui gaya bahasa yang tidak literal, mengajak pembaca dan pendengar merenung siapakah sebenarnya wanita yang dimaksudkan serta apakah peranannya dalam masyarakat. Watak wanita dalam puisi ini tidak digambarkan sebagai individu tertentu tetapi sebaliknya iaitu bersifat simbolik yang melambangkan keberanian, keteguhan prinsip dan nilai kemanusiaan. Pengulangan soalan wanita itu siapakah namanya menegaskan bahawa wanita tersebut mewakili perjuangan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya dari sudut fizikal semata-mata. Sehubungan itu, puisi ini membuka ruang tafsiran yang luas dan memperlihatkan bagaimana Samad Said menyampaikan mesej sosial dan kemanusiaan melalui bahasa yang padat, tersirat dan penuh makna. Seterusnya ialah tema dan persoalan. Puisi Wanita Itu Siapakah Namanya karya Samad Said ini telah mengetengahkan tema keberanian, kemanusiaan dan jati diri wanita dalam menghadapi perubahan zaman. Puisi ini juga tidak sekadar mempersoalkan nama atau status sosial wanita, sebaliknya mengajak pembaca meneliti identiti sebenar wanita dalam konteks masyarakat, budaya dan sejarah. Melalui penggunaan metafora seperti rembulan cantik di tasik dan penari istana terakhir, penyair menzahirkan sumbangan serta keindahan peranan wanita yang sering terpinggir. Baris seperti langsung tak rela mengalah pula jelas menonjolkan keberanian wanita mempertahankan prinsip hidup. Secara keseluruhannya, puisi ini berfungsi sebagai wahana kesedaran dan kritikan sosial yang mengangkat martabat wanita serta menegaskan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Untuk gaya bahasa, pengarang menggunakan bahasa yang puitis dan kaya dengan simbolisme unsur alam. Unsur seperti rembulan, tasik, gunung, taufan dan samudera tidak ditafsir secara literal. Sebaliknya berfungsi sebagai metafora, emosi dan perjuangan. Contohnya, rembulan di tasik melambangkan kesucian, ketenangan dan keindahan dalaman wanita, manakala gunung mencuram menggambarkan
cabaran besar serta keteguhan mental. Taufan pula merujuk kepada konflik dan ancaman sosial serta politik yang dihadapi dengan keberanian. Selain itu, tasik, sungai dan samudera melambangkan medan perjuangan yang luas dan berlapis. Pengulangan soalan retorik, wanita itu siapakah namanya, menegaskan bahawa wanita tersebut bukan setakat individu tetapi juga sebagai simbol perjuangan kolektif wanita dan masyarakat. Baiklah, saya akan membentangkan nilai murni pengajaran yang terdapat dalam puisi wanita itu siapakah namanya oleh Abdul Samad Said. Nilai yang pertama adalah nilai keteguhan. Prinsip dan kesedaran diri wanita jelas ditonjolkan melalui baris wanita tulus itu tidak terusik. Hal ini dapat dilihat pada saat ke-18 yang menggambarkan kekuatan emosi serta pendirian wanita walaupun berhadapan dengan tekanan. Selain itu, nilai keberanian dan ketegasan sebagai contoh pada baris ke-18, menit kedua, 3 saat, yaitu langsung tak rela mengalah. Petikan tersebut atau baris tersebut ini menegaskan bahawa wanita dalam puisi ini berani mempertahankan pendiriannya. Dan akhir sekali menampilkan wanita sebagai ejen perubahan melalui ungkapan pejuang siasa bermaruah dan sentiasa pertahanan pendiriannya, yang menunjukkan wanita bukan saja mempertahankan maruah diri, malah berani memperjuangkan keadilan demi perubahan sosial. Pengajaran yang dapat diambil ialah wanita perlu tegas, berprinsip, dan berani bersuara apabila berhadapan dengan ketidakadilan. Untuk analisis bahasa pula, Abdul Samad Said menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi menyampaikan identiti, nilai, dan pemikiran masyarakat Malaysia. Hal ini sejajar dengan Perlembagaan Malaysia di mana bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan. Pemilihan bahasa ini menjadikan mesej perjuangan, keteguhan, prinsip, dan kesedaran sosial lebih dekat dengan pembaca tempatan. Selain itu, bahasa yang digunakan bersifat puitis, padat, dan syarat makna tersirat. Sebagai contoh, diksi seperti tulus, bermaruah, dan bertekad yang menggambarkan kekuatan moral. Akhir sekali, menggunakan unsur-unsur alam seperti taufan, tasik, samudera, dan sebagainya untuk digunakan sebagai bahasa kiasan atau lebih dikenali sebagai metafora untuk melambangkan cabaran hidup dan keteguhan menghadapi konflik. Budaya yang terdapat dalam puisi Abdul Samad Said tersebut, yang pertama adalah kritikan terhadap budaya patriarki. Budaya patriarki ini merujuk kepada budaya yang lama yang diamalkan oleh masyarakat Melayu yang sampai suatu masa meminggirkan peranan dan identiti wanita. Selain itu, puisi tersebut adalah sebagai medium kesedaran sosial. Puisi ini digunakan sebagai wadah membentuk kesedaran sosial dan identiti masyarakat. Abdul Samad Said memanfaatkan puisi ini untuk menyadarkan pembaca tentang ketidakadilan terhadap wanita. Selepas itu, transformasi nilai budaya tradisional. Puisi ini mencabar pandangan lama yang menggambarkan wanita sebagai orang yang lemah ataupun insan yang lemah dan terikat dengan pengorbanan semata-mata. Ia mengajak pembaca dan pendengar untuk mentafsir semula peranan wanita secara lebih berdaya dan bermaruah. Di samping itu, sokongan terhadap kesetaraan jantina. Dengan mempersoalkan peminggiran identiti wanita, puisi ini membawa mesej perubahan sosial ke arah nilai yang lebih adil dan inklusif, selari dengan aspirasi masyarakat moden. Akhir sekali, karya sebagai dokumen budaya. Puisi ini mencerminkan ciri penulisan Abdul Samad Said yang sering menyorot isu sosial seperti jantina dan ketidakadilan, sekaligus mengajak pembaca merenung semula pengaruh budaya patriarki dalam masyarakat dan sastra Malaysia. Baiklah, pembentangan seterusnya akan saya teruskan dengan tokoh sastra nasional dari negara Amerika Syarikat yang bernama Robert Forrest.
Beliau dilahirkan pada 26 Mac 1874 dan meninggal pada 29 Januari 1963. Beliau berasal dari San Francisco, California, United States. Beliau merupakan bekas pelajar dari Dartmouth College dan Harvard University. Namun begitu, beliau tidak menamatkan pengajiannya di kedua institusi ini. Beliau pernah menerima anugerah Pulitzer Prizes untuk puisi sebanyak 4 kali. Seperti anda lihat di dalam slide, itu adalah antara puisi-puisi yang pernah menang anugerah Pulitzer Prize mengikut tahun. Berdasarkan pendapat pengkaji, maksud karya Fire and Ice dari Robert Frost membawa maksud kepada kemusnahan. Namun begitu, pengkaji mendapati bahawa kemusnahan tersebut terbagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama, kemusnahan tersebut merujuk kepada kemusnahan alam sekitar yang disebabkan oleh unsur api dan ais. Unsur api disifatkan panas, membolehkannya membakar semua benda yang ada di hadapannya. Manakala unsur ais pula disifatkan dingin, membolehkannya membekukan satu dunia. Oleh itu, kedua unsur ini mampu membawa kemusnahan kepada alam sekitar. Maksud karya yang kedua pula merujuk kepada kemusnahan manusia yang disebabkan oleh emosi. Unsur api dilambangkan sebagai keinginan yang ada dalam diri manusia, manakala unsur ais pula dilambangkan sebagai simbol kebencian dalam diri manusia yang tersimpan sekian lama. Oleh itu, kedua elemen ini digunakan untuk menyampaikan jenis emosi manusia. Namun begitu, kedua jenis emosi ini mampu membawa kepada kemusnahan kepada dunia dan masyarakat. Tema yang terdapat dalam puisi Fire and Ice oleh Robert Frost yang pertama ialah keruntuhan dan potensi kehancuran. Dalam penulisan puisi ini, Robert Frost menggunakan unsur api dan ais. Namun begitu, kedua unsur ini bukan membawa makna kepada fenomena alam tetapi menunjukkan simbol kepada kuasa kehancuran. Hal ini kerana Robert Frost melihat kedua unsur ini mempunyai gambaran yang kuat dan mampu membawa kepada kemusnahan kepada dunia. Tema yang kedua ialah emosi manusia merupakan senjata kepada penghancuran dunia dan umat manusia. Dalam puisi ini, api dilambangkan sebagai keinginan yang ada dalam diri manusia. Keinginan tersebut tidak terkawal menyebabkan manusia menjadi tamak dan mampu membawa kepada kemusnahan, manakala ais pula dilambangkan sebagai simbol kebencian kerana sifat ais yang dingin menyebabkan manusia tiada sifat keprihatinan dan mereka akan memendam dendam yang berpanjangan menyebabkan suasana dalam masyarakat tidak harmoni. Persoalan pertama yang terdapat dalam puisi ini ialah konflik punca perpecahan struktur sosial. Rancangan ini akan saya teruskan dengan persoalan. Dalam puisi ini terdapat dua persoalan. Persoalan yang pertama, konflik punca perpecahan struktur sosial. Dalam puisi ini, Robert Frost mempersoalkan bagaimana emosi yang memiliki keinginan dan kebencian mampu mempengaruhi hubungan manusia. Oleh itu, melalui penggunaan metafora api dan ais, Robert Frost mampu menimbulkan bagaimana emosi eternal dapat mendatangkan kesan yang mendalam di mana kita terdapat melihatnya dari aspek luaran. Persoalan yang kedua, pengalaman batin mengatasi pengakhiran dunia. Dalam puisi ini, Robert Frost menggunakan pengalaman sendiri dalam penulisan. Kita dapat melihat melalui baris ketiga dalam puisi Fire and Ice yang menyatakan from what I taste from desire. Dari baris ini, kita dapat menilai bahawa Robert Frost ini pernah mempunyai keinginan yang hampir menghancurkan dirinya sendiri. Terima kasih
saudara-saudara selimbai. Baiklah, seterusnya mari kita lihat bagaimana Robert Frost menggunakan gaya bahasa dalam puisi beliau, iaitu puisi Fire and Ice ini. Secara keseluruhannya, puisi Frost ini bukan sekadar bercakap tentang end of the world ataupun kita panggil sebagai hari kiamat, tapi beliau menggunakan elemen bahasa yang sangat kaya untuk menyentuh emosi pembaca. Jadi pertama sekali, perkara yang paling utama yang kita boleh nampak adalah penggunaan metafora dan juga simbolisme. Jadi di sini Frost bukan sekadar bercakap tentang api dan ais secara literal sahaja. Sebaliknya, beliau menjadikan simbol api ini sebagai satu simbol kepada sifat keinginan atau ketamakan manusia yang semakin menjadi-jadi. Manakala simbol ais pula melambangkan sifat kebencian dan juga sikap acuh tak acuh. Jadi alam semesta dalam puisi ini sebenarnya merujuk kepada cerminan kepada jiwa manusia itu sendiri. Jadi seterusnya, kalau kita perhatikan pada awal puisi ini, terdapat teknik paralelisme yang digunakan, di mana beliau menggunakan struktur ayat yang selari di baris yang pertama dan juga baris yang kedua, iaitu some say the world will end in fire dan some say in ice. Teknik ini sangat efektif bagi menarik perhatian pembaca. Bukan setakat itu saja, Frost juga menyelitkan aliterasi atau pengulangan bunyi konsonan S dalam baris yang sama, iaitu baris yang pertama yang kedua tadi. Dan bunyi S ini memberikan kesan irama yang lebih lancar dan juga memberi penekanan kepada mesej yang beliau ingin sampaikan. Jadi yang paling menarik sekali bagi saya adalah di bahagian akhir puisi ini, beliau menggunakan pernyataan bersahaja di mana melalui frasa will suffice. Walaupun bunyinya agak begitu ringkas, tapi ianya sebenarnya adalah satu sindiran yang begitu tajam. Beliau ingin memberitahu kepada pembaca ataupun kepada dunia ini, kebencian yang secara simbolismenya iaitu ais itu sudah cukup kuat untuk memusnahkan dunia ini. Baiklah, seterusnya mengenai nilai murni dan pengajaran daripada puisi Fire and Ice karya Robert Frost ini. Jadi pengajaran pertama yang diperoleh adalah tentang kepentingan mengawal emosi. Dalam sumber yang kita rujuk, iaitu Frost mengaitkan api dengan keinginan dan ais dengan kebencian, di mana kedua-dua emosi tersebut bersifat kemanusiaan. Jadi mesej utamanya begitu jelas. Jika kita gagal mengawal fire, iaitu keinginan, dan juga ais, iaitu kebencian, kedua-duanya mempunyai kuasa untuk membawa kita kepada kehancuran secara sepenuhnya. Jadi seterusnya, puisi ini menekankan nilai kesederhanaan. Jadi Frost menyebut I hold with those who favor fire. Baris ini sebenarnya merujuk kepada bagaimana nafsu atau keinginan yang meluap boleh menjadi punca kerosakan. Maksudnya di sini keinginan yang tidak terbatas atau melampau hanya akan membawa kepada kemusnahan diri dan juga persekitaran. Jadi, namun jangan kita lupa tentang bahaya itu sifat kebencian. Frost menyatakan, ice is also great and will suffice. Will suffice. Ketika ini memberitahu kita bahawa kebencian sahaja sudah cukup untuk memusnahkan sesebuah tamadun. Ini merupakan satu peringatan yang jelas, yang begitu kuat, di mana sifat keras hati dan tidak ambil peduli itu sebenarnya sama bahayanya dengan kemarahan yang meluap-luap. Jadi sebagai kesimpulan, puisi ini memberikan kesedaran kepada kita terhadap kesan emosi yang begitu melampau, yang memberi amaran jika kita ni tak mampu mengawal emosi kita ni, jadi dunia ni boleh berakhir dengan kemusnahan. Sama ada ianya hancur melalui api keinginan atau ais kebencian, kedua-duanya merupakan pemusnah yang sangat-sangat efektif, yang sangat-sangat berkesan. Baiklah, saya serahkan bentakan seterusnya kepada saudara-saudara selimbai. Analisis bahasa dalam puisi Fire and Ice, Robert Frost ada menggunakan 3 jenis bahasa. Salah satunya bahasa pengantar. Robert Frost menggunakan bahasa pengantar kerana beliau ingin menyampaikan mesej yang lebih mendalam tentang kehancuran dunia, dan emosi manusia dapat disampaikan secara langsung tanpa sebarang unsur-unsur kekaburan makna. Bahasa kedua yang beliau gunakan ialah bahasa kiasan. Beliau menggunakan bahasa kiasan ini
kerana metafora yang dipilihnya memberi gambaran kepada emosi yang dimiliki bersifat abstrak, namun apabila dikiaskan dalam bentuk imej konkret seperti api dan ais akan mudah dipahami oleh pendengar dan pembaca. Bahasa ketiga yang digunakan ialah bahasa denotatif dan konotatif. Denotatif merupakan makna tersurat, iaitu api dan ais merupakan unsur alam, manakala konotatif membawa makna tersurat di mana api dan ais dianggap sebagai emosi manusia. Jadi, Lord Forrest menggunakan bahasa denotatif dan konotatif kerana beliau ingin memberi makna yang lebih mendalam terhadap puisi yang ingin dihasilkan olehnya. Dari perspektif analisis budaya pula, secara ringkasnya puisi ini sebenarnya mendedahkan bagaimana Robert Frost menggunakan elemen alam untuk menggambarkan konflik dalaman dan juga norma masyarakat manusia. Kalau kita kaji sejarahnya, puisi ini mempunyai kaitan dengan sejarah pemikiran budaya barat. Inspirasi Frost ini sebenarnya datang daripada karya Dante's Inferno, yang menunjukkan ikatan budaya antara sastra klasik Eropah dengan penulisan moden beliau. Jadi dari sudut budaya sastra pula, emosi yang digambarkan adalah bersifat sejagat, di mana api melambangkan keinginan dan nafsu, manakala ais pula melambangkan kebencian dan sikap tidak peduli. Dalam konteks budaya pula, emosi ini dilihat sebagai satu punca utama kepada konflik sosial dan juga keruntuhan tamadun manusia. Jadi puisi tersebut menggambarkan pengakhiran dunia melalui dua elemen, iaitu api dan juga ais. Perkara ini mencerminkan kepercayaan budaya tentang kemusnahan bumi akibat perbuatan manusia itu sendiri. Jadi akhir sekali dalam budaya manusia, kebencian yang secara simbolisme ais juga sangat begitu berbahaya. Jadi Frost menyatakan bahawa for destruction ice is also great. Ini membuktikan bahawa sikap tidak mempedulikan orang lain ini mempunyai kuasa pemusnah yang sama hebatnya dengan peperangan yang dicetuskan oleh nafsu. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian analisis perbandingan antara karya Malaysia, iaitu dari A. Samad Said, puisinya yang bertajuk Wanita Itu Siapakah Namanya, dan karya nasional Amerika Syarikat, iaitu Fire and Ice dari Robert Frost. Analisis perbandingan ini saya akan membentangkan dari segi pembinaan identiti nasional, tema bersilang dan gaya bahasa dan penyampaian. Karya Malaysia, ia telah memperlihatkan wanita sebagai lambang kekuatan, pengorbanan dan jati diri bangsa. Identiti nasional ini dibina menerusi penghargaan terhadap peranan wanita dalam masyarakat dan sejarah bangsa. Bagi karya Amerika Syarikat pula, identiti ini menampilkan identiti nasional sebagai refleksi pilihan moral individu dalam masyarakat. Identiti ini telah dirunding melalui konflik antara kehancuran dan harapan serta mencerminkan kepelbagaian dan lain. Analisis perbandingan yang seterusnya ialah dari segi tema bersilang. Dalam karya Malaysia, karya A. Samad Said iaitu puisi Wanita Itu Siapakah Namanya, yang bertemakan penghormatan terhadap wanita, keadilan sosial dan perjuangan menentang penindasan. Karya ini menekankan tanggungjawab kolektif terhadap keadilan dan kemanusiaan. Bagi karya Amerika pula, iaitu dari Robert Frost, puisinya Fire and Ice yang bertemakan kehancuran dunia melalui simbol api ialah nafsu dan ais ialah kebencian. Karya ini menekankan kesedaran sosial terhadap akibat pilihan individu terhadap masyarakat. Dari segi gaya bahasa dan penyampaian pula, karya Malaysia menggunakan gaya simbolik dan puitis dengan menggunakan perkataan dan imej yang kuat. Dengan nada puisi, karya ini bersifat empati dan kolektif serta menyeru kesedaran sosial. Bagi karya Amerika Syarikat pula, karya ini menggunakan gaya bahasa dan penyampaian, perbualan dan suara individu. Puisi ini yang sangat ringkas namun padat dengan makna, penggunaan bahasa langsung dan simbolisme yang kuat. Sebagai kesimpulan, analisis ini telah memperlihatkan bahawa kedua-dua karya, iaitu karya daripada Malaysia, puisi Wanita Itu Siapakah Namanya dari A. Samad Said, dan karya dari Amerika Syarikat iaitu Fire and Ice dari Robert Frost, menyampaikan mesej tentang kemanusiaan,
tanggungjawab sosial dan pembentukan identiti nasional. Walaupun kedua-dua karya ini mempunyai latar belakang berbeza, namun kedua-dua karya ini menerangkan bagaimana sastra mampu menjadi medium refleksi terhadap isu-isu sejagat seperti keadilan, emosi manusia, dan peranan individu terhadap masyarakat. Tugasan ini membantu pemahaman kumpulan kami terhadap konsep sastra nasional. Ia juga telah memperkukuhkan kefahaman kami tentang hubungan yang erat antara bahasa, budaya, dan identiti, di mana bahasa menjadi alat untuk menyampaikan pengalaman yang kolektif dan individu. Baiklah, saya akan mengaitkan karya kedua-dua tokoh besar ini dengan matlamat pembangunan mampan yang ke-16 iaitu SDG 16. Mungkin ada yang tertanya, apa kaitan puisi ini dengan agenda global? Jadi sebenarnya sastra adalah merupakan cermin kepada kestabilan sesebuah masyarakat di sebuah negara lah. Jadi mari kita mulakan dengan Robert Frost melalui puisi Fire and Ice. Jadi kalau kita lihat SDG 16 ini sangat menekankan usaha mengurangkan segala bentuk keganasan. Jadi Frost pula dalam puisinya memberi amaran keras tentang kemusnahan dunia yang berpunca daripada emosi ekstrim manusia, iaitu nafsu atau simbolismenya fire dan kebencian secara simbolismenya ice. Dalam konteks keamanan global, fire dan ice ini sebenarnya adalah akar kepada suatu konflik dan juga peperangan. Jadi Frost ingin kita sedar bahawa tanpa kawalan emosi dan keinginan untuk berdamai ini, keamanan yang diimpikan dalam SDG 16 ini sukar untuk kita capai. Berpindah pula kepada karya sastrawan negara kita iaitu Ehsan Said, Menerusi Wanita Itu Siapakah Namanya. Di sini perkaitannya lebih menjurus kepada aspek keadilan sosial. Puisi ini secara berani, secara teranglah mempersoalkan kenapa identiti dan jasa wanita ini seringkali dipinggirkan dalam sejarah. Baiklah, daripada puisi Wanita Itu Siapakah Namanya oleh Abdul Samad Said yang mengkritik budaya patriarki yang meminggirkan wanita dan menggunakan bahasa puitis, bahasa kiasan, metafora, serta simbol alam seperti taufan dan samudra untuk melambangkan cabaran hidup serta keteguhan seseorang wanita. Melalui baris seperti wanita tulus itu tidak terusik dan langsung tak rela mengalah, puisi ini menonjolkan wanita sebagai ejen perubahan sosial yang berani mempertahankan maruah, prinsip dan memperjuangkan keadilan. Dengan menyadarkan masyarakat tentang ketidakadilan dan menuntut kesetaraan jantina, puisi ini sangat-sangat selaras dengan SDG 16, yaitu memupuk keamanan, keadilan, dan institusi yang teguh karena ia menekankan keberanian, integriti, kesedaran sivik, dan pembentukan masyarakat yang inklusif serta adil. Baik, berdasarkan hasil kerja ini, saya mempelajari bahawa sastra berperanan sebagai medium kesedaran sosial dan nilai kemanusiaan. Analisis puisi Wanita Itu Siapakah Namanya dan Fire and Ice menunjukkan bagaimana simbol metafora digunakan untuk mengkritik ketidakadilan, penindasan serta konflik emosi manusia. Karya Ehsan Said menonjolkan perjuangan dan keteguhan wanita, manakala karya Robert Frost memberi peringatan tentang bahaya kebencian dan keinginan yang tidak terkawal. Pembelajaran ini selari dengan SDG 16 yang menekankan keamanan, keadilan, dan masyarakat yang inklusif. Melalui tugasan ini, saya telah mendalami karya-karya kesusastraan nasional yang bukan sahaja mencerminkan keindahan bahasa dan budaya, tetapi juga yang menjadi cerminan perjuangan masyarakat terhadap keadilan, keamanan, dan hak asasi manusia. Bagi saya, sastra bukan sekadar hiburan, tetapi ia adalah alat penting dalam membentuk kesedaran sosial dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Tugasan ini berkait dengan SDG 16 dan memberi gambaran jelas tentang kepentingan keadilan sosial seperti dalam watak-watak yang menuntut hak mereka atau menentang kezaliman. Selain itu, pentingnya keamanan apabila konflik dan peperangan memberi kesan mendalam kepada kehidupan dan individu masyarakat. Sekian, terima kasih. Melalui tugasan ini, saya dapat mengenali dua tokoh sastra nasional yang termuka dari dua negara iaitu Malaysia dan Amerika Syarikat. Tokoh sastra nasional dari negara Malaysia ialah Dato' Samad Said
manakala tokoh sastra nasional dari Amerika Syarikat ialah Robert Forrest. Saya mendapati kedua tokoh ini menggunakan pendekatan yang berbeza dalam penghasilan karya mereka dan menggunakan keadaan persekitaran sebagai idea utama dalam penghasilan karya mereka. Saya rasa tugasan ini menepati SDG 16 iaitu keamanan, keadilan dan pengukuhan institusi. Hal ini kerana saya melihat karya Ahmad Said mengisahkan tentang perjuangan seorang perempuan yang menuntut keadilan, manakala karya Robert Forrest pula menyampaikan sebuah nasihat untuk membuka mata semua orang bahawa betapa bahayanya emosi manusia kepada diri, orang sekeliling dan dunia. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.